So kita akan memasuki bab yang ke-9. Maksudnya ini adalah bab 9 daripada a total of 13, maksudnya 13 or 12 chapters yang kita kena habiskan. Okay. Bab 9 dan bab 10 itu lagi bab yang ada sedikit panjang. Right, and then bab-bab selepas itu 11, 12 dan 13 sebenarnya sangat cepat kita boleh habiskan. Dalam satu ataupun dua sesi kita boleh habiskan bab-bab yang itu. Right, so we should be able to finish up our curriculum before your final exam. So, let's ask a few questions. Mari kita tanya beberapa soalan dan kita berfikir dan mulai membuka kepala kita apa sebenarnya kita akan belajar dalam bab ini. Alright, so some questions. Mengapakah bangunan tinggi selalu dipasang dengan cermin yang berkilau? Okay, so kalau kamu fikir bangunan-bangunan yang tinggi, dan apalagi bangunan-bangunan tinggi di negara-negara yang jauh lebih maju, selalunya tepi bangunan-bangunan tinggi ini dia menggunakan cermin yang berkilau. Dia tidak akan menggunakan simen yang, ataupun kalau dia guna simen pun dia masih akan menggunakan banyak cermin-cermin yang berkilau berbanding bangunan-bangunan yang lebih rendah. Okay, why? Kenapa? Is there a reason why they do that? Second question. Mengapakah gelas kaca yang tebal pecah apabila diisi dengan air panas? Okay. Bagaimana termometer berfungsi? Mungkin kamu pernah tertanya-tanya, macam mana itu termometer yang mungkin kita guna untuk sukat suhu air ataupun suhu seorang yang sakit? Macam mana dia berfungsi? Macam mana dia boleh tunjukkan? Okay, macam mana dia boleh naik dan turun berdasarkan suhu-suhu yang berbeza? Okay. Mengapakah unggun api dinyalakan pada waktu malam yang sejuk? Dan bagaimanakah haba memberi kesan kepada gas? Adakah dia memberi kesan kepada gas ataupun tidak? So just a few of the questions yang kita akan sentuh di dalam bab yang ke-9 ini mengenai haba. So apa yang kita kena fahami ataupun konsep-konsep utama yang kita akan sentuh dalam bab ini ialah apa hubung kait suhu dengan haba. So apa kaitan suhu dengan haba? So mungkin kamu tidak terfikir apa kaitan ini dua? Kita selalu anggap yang suhu dengan haba ini sama. Ataupun kadang-kadang kita selalu sebut, kita menggantikan perkataan ini. Haba di luar sehari ini sangat panas. Kan? Ataupun suhu ini air sangat panas dan haba ini air sangat panas. Kadang-kadang kita anggap saja dia adalah benda yang sama. Alright? Kita akan memahami ataupun menyentuh tentang konsep pengaliran haba. Bagaimana haba boleh mengalir dari satu objek ke objek lain. Dan apa itu keseimbangan terma. Kita akan belajar tentang prinsip pengembangan dan pengecutan jirim. Dan kita akan sentuh hubung kait ataupun apa kaitan permukaan objek dengan penyerapan dan pembebasan haba. Okay, antara kata-kata kunci yang kita kena tahu, haba, suhu, kondaksi, perolakan, sinaran, konduktor haba, penebat haba, pengembangan, pengecutan, bayu darat, bayu laut, dan merkuri. So all of these things kita akan cuba sentuh di dalam pembelajaran kita untuk hari ini. So ada lebih kurang 3 ataupun 4 topik yang kita akan cuba cover lah hari ini. Okay, kalau kamu ada buku teks, kamu boleh ikuti juga lah menggunakan buku teks. Nota ini of course seperti biasa nanti saya akan send juga lah nota ini di dalam grup WhatsApp. Alright, so the first topic, hubung kait suhu dengan haba. So kamu sudah belajar di sekolah rendah. Okay, apa itu haba? Dan tingkatan 1 pun kamu sudah belajar yang haba merupakan satu bentuk tenaga. Ada banyak jenis bentuk tenaga yang kamu sudah belajarkan. Tenaga cahaya, tenaga bunyi, tenaga kinetik, tenaga macam-macam yang kamu sudah belajar. Dan salah satu yang kamu belajar ialah tenaga haba. Okay. Apa sumber haba yang kita ada? Okay, of course yang utama ialah matahari.
Selain itu, peralatan peralatan elektrik dan of course pembakaran bahan api seperti kayu, seperti minyak dan sebagainya. So all of these things kamu sudah tahu dan uh, sudah tahu lah dan sudah faham dengan perkara-perkara ini. Okay, selain itu, haba mengalir dari kawasan yang bersuhu tinggi ke kawasan yang bersuhu rendah. So konsep ini, pengaliran haba dari kawasan suhu tinggi ke kawasan suhu rendah, kita akan sentuh dengan lebih mendalam nanti. Okay, for now, untuk sekarang ingat saja ini, haba merupakan satu bentuk tenaga. That is a very important concept. Okay, suhu pula. So apa pula yang dimaksudkan dengan suhu? Ataupun apa beza sebenarnya suhu dengan haba? So suhu pula ialah sukatan darjah kepanasan ataupun kesejukan. So apabila kita mau sukat ataupun kita mau kita mau mengira kepanasan ataupun kesejukan satu objek, macam mana kita selalu sukat. Okay? Sekarang musim COVID-19, bila masuk kedai, apa yang kamu kena buat? Kamu kena scan kepala, ada scanner ataupun apa sajalah, dan kamu akan scan dan dia akan memberi bacaan. Okay, suhu normal 36.2. Okay, kalau suhu kamu terlalu tinggi 37 ke atas, kamu akan disuruh untuk jangan masuk sebab mungkin kamu sedang mengalami demam. Suhu normal untuk manusia biasanya dalam lingkungan 36, lebih kurang sanalah darjah Celsius. So, perkataan 30 ataupun nomor itu 36 darjah Celsius itu, dia adalah satu sukatan yang menunjukkan berapa panas ataupun berapa sejuk satu objek. Okay. So of course suhu meningkat dalam persekitaran yang panas dan menurun dalam persekitaran yang sejuk. And of course suhu boleh diukur dengan termometer. Selain termometer, of course kita boleh menggunakan infrared scanner seperti yang selalu digunakan apabila kita masuk ke dalam kedai dan sebagainya. Now, kita selalu terbalik ini dua perkataan. For example, saya beri satu contoh. Kalau kita bercakap tentang keadaan di luar, cuaca, kadang-kadang kita selalu cakap begini, oh, hari ini haba di luar sangat tinggi. Okay? Haba, dia bukan sukatan. Ingat, haba ini adalah satu bentuk tenaga. So, sama seperti kamu katakan, wow, hari ini haba di luar hari ini, kalau kamu katakan hari ini haba sangat tinggi. Sama seperti kamu katakan, wah, tenaga di luar hari ini sangat-sangat tinggi. Tidak begitu tepat sebenarnya. Apa yang sebenarnya kamu katakan ialah suhu. Oke, wah, hari ini suhu di luar sangat tinggi. Nah, kalau kamu cakap haba di luar sangat banyak, itu betul. Kamu boleh cakap haba di luar banyak. Tapi kamu tidak boleh cakap suhu di luar banyak. Oke? Kamu boleh cakap suhu di luar tinggi, tapi kamu tidak boleh katakan haba di luar itu tinggi. So, ada beza di antara dua perkataan ini, suhu dengan haba. Memang dia berkaitan tetapi tidak semestinya 100% sama. Okay? So, kita akan melihat apa beza. So, beza utama ialah ini. So, pertama, haba merupakan suatu bentuk tenaga, manakala suhu merupakan satu sukatan yang menunjukkan darjah kepanasan ataupun kesejukan suatu objek. Tidak semestinya sesuatu objek mempunyai banyak haba, otomatis objek itu akan berasa sangat panas. Now, of course, semakin banyak haba dia serap, of course, semakin tinggi suhu itu. Tetapi tidak semestinya dia sudah banyak serap tenaga, otomatis suhu dia tinggi. Okay, bila kita mengukur tenaga, kita akan mengukur dia menggunakan unit joule. So, kita boleh katakan objek ini mempunyai 1000 joule haba. Boleh saja kita katakan seperti itu. Alright. Tetapi suhu pula kita mengukur dalam unit sama ada darjah Celsius. Kita di sini kita lebih biasa menggunakan darjah Celsius. Tetapi kadang-kadang kita juga akan melihat
unit Kelvin. Okay. Kadang-kadang kita menggunakan unit Kelvin untuk objek-objek yang sangat-sangat sejuk. There is another one yang kadang-kadang digunakan, yaitu Fahrenheit ataupun darjah. Kalau darjah Celsius, so C, sometimes you see Fahrenheit F. Itu di sini Malaysia tidak digunakan ataupun jarang digunakan. Tetapi untuk negara-negara tertentu, especially in the United States, they use Fahrenheit. Tetapi secara keseluruhan, selalunya kita menggunakan darjah Celsius ataupun Kelvin or K. Alright, now quantity haba bergantung kepada jenis bahan, kuantiti bahan dan suhu. So of course semakin tinggi suhu sesuatu objek, semakin banyak haba yang terdapat di dalam dalam objek itu. Tetapi dia juga bergantung kepada jenis bahan dan kuantiti bahan. Alright, so for example, kalau kamu ada 1 kilo besi dan 2 kilo besi, so kuantiti yang berbeza. Dan dua-dua besi ini mempunyai suhu yang sama, 36 darjah Celsius. Besi yang lebih besar, 26, dia mempunyai lebih banyak tenaga ataupun lebih banyak haba. Walaupun dia mempunyai suhu yang sama. Kerana kamu kena melihat juga kuantiti bahan dan juga jenis bahan. So 1 kilo kayu dengan 1 kilo besi walaupun mempunyai suhu yang sama, tidak semestinya akan mempunyai jumlah haba yang sama. So these are the differences. Manakala suhu pula bergantung kepada darjah pergerakan zarah-zarah di dalam satu bahan. Okay, so zarah-zarah di dalam satu bahan, kita tahu semua objek terdiri daripada zarah-zarah yang sangat kecil dan zarah-zarah ini bergerak ataupun bergetar. Okay, this idea ataupun konsep ini kita akan sentuh dengan lebih mendalam lah nanti. Okay, ada apa-apa soalan setakat ini? Bila-bila masa saja kamu boleh tanya soalan, type saja di dalam chat. Okay, so itu habis untuk topik 9.1. So that's the first topic. So before I go to the next topic, kalau ada apa-apa yang tidak jelas ataupun masih belum terlalu faham, jangan teragak-agak mau tanyalah apa-apa soalan. Okay, any questions? Okay, nampaknya belum ada setakat ini. Okay, saya akan teruskan topik yang seterusnya. 9.2, pengaliran haba dan keseimbangan terma. So these two things ataupun dua perkara ini sangat berkait rapatlah. Alright, this is the most important concept for this topic. Okay, kalau semua yang lain kamu lupa daripada topik ini, topik 9.2, yang kalau kamu boleh ingat poin ini, kamu boleh faham konsep ini. Haba mengalir dari objek yang panas ke objek yang sejuk. Saya ulang lagi. Haba mengalir dari objek yang panas ke objek yang lebih sejuk. For example, ice cream yang dibiarkan dalam suhu, pada suhu bilik, iaitu dia kena biar jadi dalam bilik, ataupun kamu biar je ice cream di atas meja, kamu tidak kasih masuk di dalam peti ais. Apa yang berlaku kepada ice cream itu? Okay, mana yang lebih panas? Itu ice cream ataupun itu bilik? Of course itu bilik lebih panas daripada itu ice cream. So, daripada konsep ini, apa yang berlaku? Haba daripada bilik itu akan mengalir dari kawasan panas iaitu bilik ke kawasan yang sejuk iaitu ice cream. So haba akan mengalir ke dalam ice cream dan ice cream akan menyerap haba daripada bilik itu. Dan apa yang berlaku kepada ice cream itu? Of course dia akan menjadi panas, haba dalam ice cream akan semakin meningkat, suhu ice cream itu meningkat dan dia akan cair. Okay? Apa pula yang akan berlaku pada cerek panas? Now, sekarang kita ada situasi yang terbalik. Kita ada cerek yang panas dibiarkan pada suhu bilik. So mungkin cerek yang baru mendidih, mungkin 100 darjah Celsius ataupun 98 darjah Celsius. Okay, kerana takat didih air ialah 100 darjah Celsius.
Sekarang kita membiarkan cerek ini di atas meja. Apa yang berlaku selepas 1, 2, 3 jam? Oke, kita menggunakan idea yang sama ataupun konsep yang sama. Haba mengalir dari objek yang panas ke objek yang sejuk ataupun lebih sejuk. So, dalam situasi yang kedua ini, cerek ini lebih panas daripada dia punya persekitaran ataupun daripada bilik. So, sekarang, itu haba yang dari cerek pula, itu yang akan mengalir keluar ke dalam bilik. Kan? Dan apa yang berlaku kepada cerek itu selepas 1 ataupun 2 jam, sebab haba sudah keluar daripada cerek itu, suhu cerek itu akan menurun dan menurun sehingga lama-lama dia tidak lagi panas. Basically that is what happens. Alright. Bayangkan kalau yang terbalik berlaku. Okay? Yang terbalik itu tidak akan berlaku. So, always remember this. Haba yang mengalir dari objek yang panas ke suatu objek yang sejuk. Kalau kamu boleh faham konsep ini, yang lain-lain sangat faham dalam topik ini, sangat mudah sudah untuk kamu faham. Now, of course the question is now, macam mana ini pengaliran haba berlaku? Macam mana haba daripada udara di sekeliling boleh mengalir masuk ke dalam ais krim? Ataupun bagaimana ataupun bagaimana haba daripada cerek itu boleh keluar ke dalam bilik. Oh, another question is like this. Kalau kamu ambil sudu, mungkin kamu pernah mengalami ini. Kalau kamu pegang sudu besi dan kamu kasih masuk sudu besi di dalam air yang panas. Mula-mula mungkin kamu tidak rasa sudu itu panas, tapi bila kamu kasih rendam hujung sudu di dalam air yang panas, lama-lama hujung yang kamu pegang pun menjadi panas juga, walaupun dia bukan dalam air. Bermaksud ada haba yang mengalir daripada air sampai ke hujung sudu. So, bagaimana pengaliran itu boleh berlaku? So, ada 3 cara. 3 cara pengaliran haba berlaku, yaitu kondaksi, perolakan, dan sinaran. So, in English, I think I'm gonna type this in because dalam bahasa English it's a little bit different. So, kondaksi is conduction. Okay, perolakan is convection. And sinaran is radiation. Alright, so if you want to find those things in English, you can use those words. Kondaksi, perolakan, dan sinaran ataupun radiation. So these are 3 different ways lah. And we need to understand all 3. Let's start with the first one. So, kondaksi. Kondaksi ialah proses pengaliran haba dari kawasan panas ke kawasan sejuk melalui medium pepejal. Okay, so dia hanya berlaku di dalam pepejal. Okay, so contohnya dalam sudu besi, macam mana dia mengalir dari hujung sudu besi ke hujung yang satu. Ini adalah kondaksi. So what's happening here? So di dalam satu pepejal, kita tahu yang zara-zara ini dia disusun ataupun berada berdekatan dengan satu sama lain. So zara-zara yang berdekatan ini, apabila kamu kasih panas, okay, kamu memberi dia haba. Zara-zara yang menerima haba ini akan bergetar. Alright, so kamu boleh bayangkanlah ada beberapa zara-zara yang berdekatan. Zara yang sudah semakin panas akan bergetar dan semakin banyak haba yang dia terima, semakin banyak dia akan bergetar. Dan apabila dia bergetar, apa yang berlaku ialah dia akan berlanggar dengan zara yang di sebelah dia. Dan dia akan langgar, dan apabila dia balik-balik langgar zara yang di sebelah dia, zara yang di sebelah pun akan sama-sama bergetar. Okay, dan dia akan pas sampai semua zara-zara akan bergetar ataupun menerima haba. So dengan cara ini, haba akan mengalir dari satu molekul ke molekul yang seterusnya dan seterusnya. Sehingga seluruh
pepejal itu menerima haba. So you can see in this picture. Okay, so molekul yang panas di sebelah kiri ini dia menerima haba dan dia akan bergetar dan bergetar dan bergetar sampai molekul yang seterusnya menerima haba dan pelan-pelan dia akan kena pas dan dipindahkan ke zara-zara yang seterusnya sehingga seluruh medium ini menerima haba. So that is conduction. Okay, ingat conduction hanya berlaku di dalam medium pepejal. Okay, bagaimana dengan gas ataupun dengan cecair? So untuk gas dan cecair dia sedikit berbeza, yaitu dia mengalami apa yang kita panggil sebagai perolakan. Alright. Now haba dialirkan melalui pergerakan bendalir. So bendalir yaitu cecair dan gas. Dari kawasan panas ke kawasan sejuk. So masih sama. Masih mempunyai idea yang sama, yaitu dia akan bergerak dari kawasan panas ke kawasan sejuk. So apa yang berlaku di sini ialah bahagian bendalir yang menerima haba akan mengembang dan menjadi kurang tumpat dan naik ke atas. Manakala bendalir yang sejuk dan lebih tumpat akan turun ke bawah. So what's happening here ialah ada putaran yang berlaku. So bayangkan kamu akan nampak dalam gambar nantilah. Okay, so peredaran bendalir yang naik dan turun secara berterusan ini dikenali ataupun kita tahu sebagai arus perolakan. Okay, so ingat saja, yang menerima haba akan naik dan yang lebih sejuk akan turun ke bawah. So if we were to take a look at the picture like this is what it will look like. So dalam gambar ini ada satu periuk yang diisi dengan air. So dalam periuk yang diisi dengan air, of course, air yang berada di dasar akan panas dulu sebab itu lebih panas. Ataupun sumber haba datang daripada bawah. Now what's happening here ialah air yang di dasar akan menjadi panas dulu berbanding air yang di atas. And then what happens next is this. Now, air yang lebih panas akan mengembang dan menjadi kurang tumpat. Nah, sebab dia kurang tumpat, dia akan naik di atas lah. Ingat, yang lebih tumpat akan tenggelam, yang kurang tumpat akan terapung. Sekarang, air yang panas akan naik, air yang sejuk akan turun di bawah untuk menggantikan air panas yang naik tadi. Oke, so sekarang air panas sudah pindah pergi atas, air sejuk turun pergi bawah. Sekarang itu air sejuk dia punya giliran untuk menerima haba ataupun menjadi panas. Okay, dan apabila air sejuk ini panas, dia akan naik dan air sejuk akan turun balik. So, ada putaran yang berlaku. Ini yang dimaksudkan dengan arus perolakan atau convection. Okay. Untuk gas pun dia adalah konsep yang sama. Apabila kamu panaskan gas, contohnya udara yang panas akan naik, udara yang sejuk akan ganti di bawah dan dia akan pusing. So dia akan terus berpusing lah. Okay, itulah sebabnya kalau kamu mendidih air, you can check this at home. Air yang mendidih kamu nampak dia macam naik turun kan? Macam itu air dari bawah itu periuk macam dia mau naik. Okay, it's because of this. Air yang panas daripada dasar itu sebenarnya sedang naik. Memang punya sedang naik. Dan air yang sejuk turun untuk menggantikan. That's why kamu boleh nampak air itu ada bubbling yang berlaku. Ada bui-bui yang naik turun di dalam air yang mendidih. Now, if you see these two, ada satu persamaan perolakan dengan konduksi, yaitu kedua-dua ini menggunakan medium ataupun mesti ada bahan yang dia kena lalui. Okay, dalam konduksi, haba akan melalui ataupun merebak ataupun merambat melalui satu pepejal. Manakala untuk perolakan, okay, dia akan merambat melalui bendalir, yaitu sama ada cecair ataupun gas. So, dia masih perlu satu medium ataupun bahan untuk lalui. Now, the final one we have ialah proses yang dipanggil sebagai
proses sinaran, di mana bukan seperti dua yang tadi, sinaran tidak perlu apa-apa medium. Okey, dia tidak akan lalui pepejal ataupun gas ataupun apa-apa. So macam mana? So ini tidak dinyatakan dalam buku teks, tetapi apa yang berlaku di sini ialah sinaran ialah gelombang elektromagnet. Okay, di mana gelombang elektromagnet ini membawa tenaga ataupun membawa haba itu tanpa perlu melalui apa-apa gas atau cecair ataupun pepejal. Jadi maksud ini haba boleh merambat melalui ruang kosong ataupun melalui vacuum. Tidak ada udara, tidak ada oksigen ataupun apa-apa, haba masih boleh lalu. Itulah sebabnya kenapa sebagai contoh, haba daripada matahari boleh sampai di bumi walaupun tidak ada apa-apa udara ataupun pepejal untuk haba itu mengalir, kerana dia masih boleh mengalir melalui proses sinaran. Now, in this picture here, ada juga kalau kamu melihat di bawah stove, ada juga anak panah yang keriting ini kan, kamu boleh nampak. Itu sebenarnya menunjukkan yang ada juga haba daripada api ini yang berjalan ataupun mengalir melalui proses radiasi ini. Not radiasi, sinaran. So of course tidak semestinya matahari saja, sinaran juga boleh berlaku melalui dari api ataupun apa-apa saja. Itulah sebabnya kalau kamu duduk di depan api, walaupun kamu mungkin berada mungkin satu ataupun dua kaki daripada api itu, kamu masih boleh merasa haba ataupun kepanasan daripada api itu. Ini adalah sebab apa yang kita panggil sebagai sinaran. Okay, so jenis permukaan, suhu dan luas permukaan objek akan mempengaruhi kadar pengaliran haba. So of course masih ada faktor-faktor lah yang akan mempengaruhi kadar pengaliran haba. So basically ada 3 lah. So kita sudah sentuh 3 ini. So kondaksi, perolakan dan sinaran. Now, pengaliran haba ini merupakan satu konsep ataupun satu idea yang sangat-sangat penting. Sebab kalau kita fikir, ya, pengaliran haba ini sebenarnya sentiasa berlaku. Okay, tidak ada situasi di mana tidak ada pengaliran haba yang berlaku. Okay, sebab ada saja sumber haba. For example, matahari. Matahari sentiasa memberi haba. So ada saja haba yang sedang mengalir. Alright. Okay, so tenaga yang dipancarkannya. So bolehkah anda kenal pasti cara pengaliran haba dari mata ke bumi? So kita sudah sentuh tadi, yaitu melalui sinaran. Okay, sebab cara ini saja yang dapat merambat menerusi ruang kosong. Okay. Tenaga yang dipancarkan daripada matahari menembusi lapisan atmosfera lalu diserap oleh tanah dan air. So pemanasan bumi oleh matahari boleh menyebabkan perubahan iklim dan fenomena alam seperti bayu laut, bayu darat, ribut dan sebagainya. So as you can see, pengaliran haba ini sangat-sangat penting. Untuk memahami cuaca pun kita kena memahami pengaliran haba. So, a little bit of geography. Saya percaya kamu sudah belajar ini di geografi, but ini adalah contohlah bagaimana bagaimana haba daripada matahari dan pengaliran haba ini menyebabkan fenomena perubahan cuaca. So, bayu laut. So, let's talk about it. So, bayu laut ialah satu fenomena di mana bila kamu berada dekat air, okay, dan siapa-siapa saja kamu yang pernah melawat pantai, selalunya di pantai kuat angin kan? Kalau kamu bandinglah tempat-tempat yang selalunya di pantai selalu saja ada angin yang agak kuat. Dan biasanya kalau waktu siang, ini adalah sebabkan fenomena yang kita panggil sebagai bayu laut. So apa yang berlaku di sini?
Pada waktu siang, matahari sedang memancar dan memberi haba kepada bumi. Oke, so tanah dan laut dua-dua akan menyerap haba. Tapi kalau kamu fikir antara tanah dengan air, mana yang duluan panas? Alright, I'm sure kamu boleh bayangkan tanah akan duluan panas berbanding laut. Biasanya tanah ataupun batu akan lebih cepat panas lah. Maksud dia di sini ialah udara yang di atas tanah akan dipanaskan dan akan menjadi lebih panas berbanding udara yang di atas laut. So, apa yang kita baru belajar tadi mengenai perolakan? Okay, bendalir yang lebih panas akan mengembang dan menjadi kurang tumpat dan akan naik ke atas. So, apa yang berlaku di sini ialah udara panas di atas bumi ini ataupun atas tanah akan naik. Dan sebab dia akan naik, udara yang sejuk daripada laut akan menggantikan tempat, akan bergerak ke arah tanah ataupun ke arah tanah untuk menggantikan udara panas itu. Dan dia akan, kamu nampak ada putaran lah apabila udara panas itu naik. Okay, lama-lama dia akan sejuk balik dan turun balik bawah. Dan dia akan putar dan putar. So, hasil daripada kesan putaran ini, ada tiupan angin daripada laut yang akan sentiasa datang ke arah tanah ataupun ke arah pantai. Ataupun ke arah tanah lah ya. That's why selalunya di pantai ada sejak angin yang agak kuat. Okay, so itu kita panggil ataupun fenomena ini kita panggil sebagai bayu laut. Now, yang menarik ialah pada waktu malam, yang terbalik pula yang berlaku. So pada waktu malam, sekarang apa yang berlaku? Terbalik. Kenapa terbalik? So pada waktu malam, matahari tidak lagi memancarkan haba. So kedua-dua tanah dan air akan menjadi semakin sejuk. Now, antara tanah dengan air, tanah lebih cepat sejuk. Okay, biasanya objek-objek yang cepat panas, dia juga cepat sejuk. Manakala objek-objek yang lambat panas, juga lambat sejuk juga. So sekarang pada waktu malam, tanah akan jadi sejuk duluan daripada itu laut. So sekarang laut lebih panas berbanding darat. So sekarang udara yang di atas laut yang lebih panas. So idea yang sama, udara panas akan naik dan udara sejuk daripada darat akan gantikan udara panas dan ada putaran. Sama juga ada putaran berlaku cuma terbalik. So biasanya waktu siang itu angin akan tiup ke arah daratan dan pada waktu malam ada bayu darat di mana udara ataupun angin akan tiup ke arah laut. So it's very interesting. So kamu bayangkanlah secara keseluruhan bagaimana haba boleh mempengaruhi cuaca di dalam satu kawasan. Ini baru 2 contoh saja. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Alright, konduktor haba dan penebat haba. Ini kamu sudah tahu. Alright. So bahan yang boleh mengalirkan haba dikenali sebagai konduktor haba. Right? Or a heat conductor in English. For example, merkuri di dalam termometer adalah sejenis konduktor yang baik. So, merkuri dapat mengesan perubahan suhu dengan cepat. Okay, sebab merkuri di dalam termometer dia mengalirkan haba dengan cepat. Sangat cepatlah kamu boleh melihat apa-apa perubahan suhu. Another one. Dasar kuali diperbuat daripada logam supaya dapat mengalirkan haba ke makanan dengan cepat. Of course, bila kamu mau masak, kamu mau kuali yang cepat panas. Buat apa kamu mau guna kuali yang sangat lama untuk dipanaskan? Kuali yang cepat panas, sangat senanglah kamu memasak. Sebab dia boleh mengalir haba ke makanan. Alright. Tapak setrika pun dibuat daripada logam, iaitu sebuah jenis konduktor haba. Supaya haba itu boleh dikonduksikan ke dalam kain dengan cepat. Okay, manakala bahan yang boleh menghalang pengaliran haba, ini kita panggil sebagai penebat haba.
Contohnya dinding kotak air yang diperbuat daripada jentian kaca ataupun uh, apa tu polisterina. Ialah penebat haba yang dapat mengekalkan kesejukan bahan di dalamnya. So kadang-kadang kalau kita pergi camping ataupun kita pergi memancing, kadang-kadang ada itu kotak yang warna biru kan selalu ataupun kadang-kadang putih. Okay, kita letak ais di dalam dan walaupun dia bukan dalam fridge, sebab dia dibuat daripada polisterena, dia adalah penebat haba. Penebat dari luar tidak dapat masuk ke dalam. So ais di dalam akan kekal sejuk. Dia akan kekal sejuk lah untuk berjam-jam. Ataupun mungkin kita masukkan air panas di dalam termos. Okay, botol air yang direka khas untuk menjadi penebat haba. Alright. So termos itu dia akan mengekalkan haba di dalam. Haba tidak dapat mengalir keluar. So dia akan tetap panas walaupun 1 ataupun 2 jam. Okay, selain itu apa lagi? Sarung tangan ketuhar. Okay, merupakan penebat haba. Bila kita mau pegang periuk ataupun kuali yang panas, kita selalu pakai sarung tangan ataupun kain lah. Okay, kain ini dia adalah penebat haba. Dia menghalang pengaliran haba. So dia menghalang haba daripada kuali itu untuk terus masuk ke dalam tangan kamu. Okay, peralatan dapur yang diperbuat daripada kayu. Bila kamu mau goreng, kamu menggunakan peralatan di mana pemegang dia biasanya dibuat daripada kayu ataupun daripada plastik supaya haba itu tidak akan terus mengalir ke dalam tangan kamu. Kalau kamu cuba menggunakan peralatan yang pemegang dia dibuat daripada besi, lama-lama haba itu akan mengalir daripada hujung masuk ke dalam tangan kamu. So ada masanya kita perlu konduktor haba. Ada masanya kita perlu penebat haba. Dua-dua ada fungsi dia lah. Alright, so finally kita datang kepada konsep ini, keseimbangan terma. So tadi kita sudah belajar yang haba akan mengalir daripada objek yang panas ke objek yang lebih sejuk. Itu biasalah, itu standard punya fenomena. Now, apa yang mungkin kamu tidak tahu ataupun what you may not know is, alright, apabila proses pengaliran haba ini akan berlaku sehingga dua-dua objek ini mempunyai suhu yang sama. Okay, so apabila kedua-dua objek ini mempunyai suhu yang sama, dan pemindahan haba di antara dua objek ini menjadi sifar ataupun kosong. Maksud dia, tidak ada lagi pemindahan haba ataupun jumlah haba yang dipindahkan adalah sifar. Kenapa? Sebab dua-dua merupakan mempunyai suhu yang sama. Kalau suhu dia sama, pemindahan haba ataupun pemindahan haba pun akan menjadi kosong. Sebab ingat, pemindahan haba hanya berlaku dari objek yang lebih panas kepada objek yang lebih sejuk. Tapi kalau dua-dua mempunyai suhu yang sama, maka kita mencapai apa yang dipanggil sebagai keseimbangan terma, di mana dua-dua objek mempunyai suhu yang sama. So, contohnya ais krim. Ais krim yang kamu kasih biar atas meja, dia akan semakin panas sehingga dia menjadi sama panas seperti bilik yang di sekeliling. Ataupun kalau kita meletakkan cerek yang panas ataupun air yang panas atas meja, dia akan semakin sejuk sehingga suhu air itu sama dengan suhu bilik di sekeliling. Dan kita boleh katakan yang ada keseimbangan terma berlaku. Okay. Kita akan terus ke topik yang seterusnya. Tetapi ada apa-apa soalan setakat ini? Ada apa-apa yang kurang jelas kah? Ataupun mungkin ada soalan yang mungkin kamu rasa ingin tahu? Tidak semestinya exactly daripada nota kita. Kadang-kadang kamu boleh juga tanya apa-apa soalan yang berkaitan dengan haba tetapi tidak disentuh tadi di dalam kita punya perbincangan. Any questions? Okay, kalau tidak ada, kita akan teruskan.
9.3 prinsip pengembangan dan pengecutan jirim. So, tadi kita dah sentuh ini sedikit. Kita dah sentuh bagaimana gas dan cecair yang panas apabila dia dipanaskan, dia akan mengembang dan menjadi kurang tempat. Alright. Ini merupakan satu prinsip sebenarnya di dalam haba. So, tingkatan 1 kamu belajar tentang 3 keadaan jirim. Okay? Siapa-siapa yang masih boleh ingat? Okay, ada siapa-siapa boleh type 3 keadaan jirim? In English, dia bermula dengan S, L dengan G. Kalau bahasa Melayu dia bermula dengan P, L dengan G. Alright. Okay, so in English, solid, liquid, and gas. Okay, macam apa bahasa Melayu dia? So in English, we call it solid, liquid, and gas. So the 3 states of matter. 3 keadaan jirim. In English, we call this 3 states of matter. Bahasa Melayu. Apa bahasa Melayu dia? Tiada yang tahu kah? Baru tadi sebenarnya dalam bab ini sudah kena sebut tadi. Kondaksi dia adalah pengaliran haba melalui apa? And then untuk perolakan dia adalah pengaliran haba melalui ini dan ini. Apa itu tadi? Kondaksi dia mengalir melalui P. Lupa sudah. Okay. So 3 keadaan jirim ialah pepejal, cecair, dan gas. So in English, solid, liquid, dan gas. Okay. Keep this in mind because ini 3 sampai tingkatan 5 kamu masih perlu tahu ini. Alright. Sampai tingkatan 5 kamu perlu tahu 3 benda ini. Now, apakah kesan perubahan suhu terhadap jirim? So, I'm sure kamu tahu tentang, kalau kamu belajar tentang 3 keadaan jirim, of course sudah pasti kamu sudah tahu, kamu belajar tentang perubahan jirim seperti peluburan, pendidihan ataupun evaporation, penguapan, dan sebaliknya ada kondensasi dan pembekuan. Okay, so kita tahu yang melalui perubahan suhu, dia boleh berubah dari satu keadaan jirim kepada keadaan jirim yang lain. From solid to liquid or liquid to gas, ataupun dari gas menjadi cecair, ataupun cecair menjadi pepejal, ataupun kadang-kadang dari pepejal dia terus menjadi gas. So pemejal luapan kita panggil itu. Okay, tetapi sebenarnya sebelum dia berubah keadaan, ada sudah perubahan yang sedang berlaku sebenarnya. Okay, so tadi kita sudah belajar yang zarah di dalam pepejal akan bergetar apabila dia menerima haba. Okay, now semakin panas, semakin cepat dia bergetar. Now, semakin cepat dia bergetar, jarak di antara setiap zarah ini akan bertambah. Kau bayangkanlah bila zarah ini bergetar. Okay, sebab dia bergetar dengan lebih cepat dan lebih kuat, maka jarak di antara zarah-zarah ini pun dia kena lebih besar. So sebab jarak di antara zarah ini lebih besar, pepejal itu secara keseluruhan pun akan mengembang ataupun menjadi lebih besar. Sebaliknya apabila pepejal ini disejukkan, zarah-zarah akan bergetar dengan lebih perlahan. Dan jarak di antara zarah akan berkurang. So pepejal ini secara keseluruhan akan menjadi lebih kecil ataupun akan mengecut. Ingat ingat yang haba ini adalah sejenis tenaga. Nah, sebab haba adalah sejenis tenaga, apabila zarah ini menerima haba, dia sebenarnya menerima tenaga. Itulah sebabnya kenapa dia akan mulai bergetar dengan lebih cepat dan lebih kuat. Alright. So adakah pengembangan ataupun pengecutan ini, adakah dia akan mengecut dan mengembang dengan banyak ataupun sedikit? We'll look at that later. Now, sama juga dengan cecair dan gas. Okay, so cecair dan gas pula zarah-zarah dia bergerak secara bebas.
Sama juga apabila cecair dan gas dipanaskan, zarah-zarah bergerak dengan lebih cepat dan jarak di antara zarah juga berlaku. So, isi padu dia secara keseluruhan akan bertambah. Now, of course, untuk cecair dan gas, dia tidak ada bentuk tetaplah. Tetapi isi padu dia tetap akan bertambah. Okay, kerana dia mengembang. Sama juga apabila dia disejukkan, dia melepaskan haba, jumlah tenaga di dalam akan semakin sedikit dan sama jugalah zarah-zarah akan semakin rapat dengan satu sama lain dan isi padu secara keseluruhan akan mengecut. So secara keseluruhan, mana-mana objek yang semakin panas akan semakin kembang dan mana-mana objek yang semakin sejuk akan mengecut. Itu adalah dia punya konsep ataupun prinsip secara keseluruhan. Alright. So, ada aplikasi dia. So, ada 4 aplikasi yang akan diberikan. Okay, I'm blocking the slide. So, let me just read out. So, kegunaan, pengembangan dan pengecutan jirin dalam kehidupan harian. So, apa aplikasi dia? Ada 4 yang di sini. And if you can think of any, then feel free to give more examples in the chat. Okay. Merkuri dalam termometer, landasan kereta api, jambatan kelilit dan jalur di logam. So let's take a look at these 4 examples. Wait. So let's give the first example. Merkuri. So merkuri merupakan sejenis cecair, sejenis logam yang digunakan di dalam termometer. I'm sure you all know that. Alright. So apa yang dilakukan ialah ada merkuri di sini dan ada tube yang sangat nipis. Dan merkuri ini boleh mengalir melalui tube ini. Dia boleh naik ataupun boleh turun. So, what do we do? Bila kita mengambil suhu seorang pesakit, what do we do? Hujung merkuri ini kita masukkan ke dalam mulut pesakit. Kan? Hujung ini merkuri yang akan dimasukkan. Now, apabila merkuri ini dimasukkan dalam mulut pesakit, apa yang berlaku? Merkuri ini akan semakin panas. Nah, kita sudah belajar tadi, apabila cecair ataupun pepejal ataupun gas semakin panas, dia akan mengembang. So, kerana isi padu dia mengembang, dia akan naik. Dia tidak akan muat di dalam ini, kontainer di hujung, dan dia akan naik ke dalam tube ini. Dan berapa jauh dia naik akan berdasarkan suhu merkuri ini. Semakin panas, semakin dia mengembang, semakin jauh ini merkuri akan naik. Ataupun bila dia sejuk, dia akan turun balik. Dia akan mengecut. So, kita boleh menggunakan idea ini sebagai cara untuk mengukur suhu. Another example. Landasan kereta api. Kalau kamu perhatikan landasan kereta api, selalu akan ada ruangan di tempat-tempat tertentu. Kenapa perlu ada di ini ruangan? Rasa-rasanya apa jadi kalau waktu siang, ini landasan kereta api menjadi panas. Rasa-rasanya apabila dia menjadi panas, dia akan mengembang, kan? Kalau tidak ada ruangan di antara landasan kereta api, apa jadi? Dan dia akan mengembang. Apa yang berlaku ialah mungkin landasan kereta api akan menjadi kemek ataupun menjadi bengkok. Kalau itu berlaku, sangat bahaya lah. Itu kereta api mungkin akan terpaksa melalui benjol. Ada landasan kereta ataupun itu landasan kereta mungkin tidak lagi lurus dan sangat berbahayalah untuk kereta api. So, kita kena beri ruangan. Sebab ini besi ini dia cepat, biasanya logam dia lebih cepat mengembang dan mengecut. So, sebab dia ada ruangan dia untuk mengembang dan mengecut tanpa berlaku apa-apa kepada landasan kereta, tanpa dia menjadi kemek ataupun apa-apalah. Next example. Okay. Jambatan. Okay, mungkin kamu sedar selalu jambatan macam ada. Kalau kamu perhatikanlah jambatan, especially jambatan logam. Kamu selalu nampak di hujung macam ada tayar ataupun bulat-bulat. Sama juga idea dia. Okay. Kalau jambatan ini dibuat tiada ruangan untuk mengembang dan mengecut, apa yang berlaku dengan ini jambatan? Mungkin waktu siang apabila dia panas, dia akan
kembang dan terlalu kembang dan akan berlaku kerosakan ataupun kemek ataupun apa sajalah. Okay. So apa yang kita lakukan ialah kita biar satu hujung ini jambatan ada penggolek dia supaya dia boleh mengembang dan mengecut berdasarkan cuaca. Alright, so kamu boleh bayangkanlah contohnya tempat seperti di sini Sabah. Waktu siang kadang-kadang sangat panas, tapi waktu malam sejuk-sejuk juga mati itu. So kita kena ambil kira ini apabila kita menghasilkan bangunan. This one is interesting. This is an interesting one. Okay, jalur dwilogam. Okay, dwilogam. So dwilogam or in English we call it bimetal. Let me just type that in, dwilogam or bimetal. So perkataan dwi maksud dia dua. So jalur dwilogam ialah sejenis jalur yang diperbuat daripada dua jenis logam. So for example, in this example here in this picture, ada satu jalur yang dibuat daripada kuprum dan besi. Now, satu ciri pengembangan ialah ini. Setiap bahan dia kembang ataupun kecut pada kadar yang berbeza. So for example, in this picture here, apabila kamu kasih panas ini jalur, kuprum akan memanjang lebih banyak ataupun kembang lebih cepat berbanding itu besi. So because itu kuprum, dia lebih banyak mengembang berbanding itu besi, dia akan menyebabkan ini jalur akan bengkok ke arah besi seperti ini. Manakala apabila dia disejukkan, kuprum akan lebih banyak mengecut berbanding itu besi. So dia akan kemek ke arah yang berlawanan. So apabila kamu kasih panas, kuprum akan menjadi lebih panjang berbanding besi, dia akan kemek ke arah yang satu. Bila kamu kasih sejuk, kuprum akan mengecut ataupun menjadi lebih pendek berbanding besi, dia akan membengkok ke arah yang seterusnya. Now, idea ini sangat-sangat berguna apabila kamu ada keadaan di mana kamu perlu kawal sesuatu berdasarkan suhu. So, for example, dalam contoh ini, ada penggerak kebakaran lonceng yang akan berbunyi apabila berlaku pembakaran. So, ada jalur di logam dan apabila ada satu litar ini. So, dalam keadaan yang normal, litar ini tidak lengkap ataupun tidak disambung. Apabila ada api yang memanaskan ini jalur di logam akan berfungsi seperti switch. Dia akan otomatis bengkok karena dia panas dan dia akan skru sentuhan dan menyebabkan litar ini lengkap dan menyebabkan lonceng itu berbunyi. Right? So, sangat luar biasa. Secara kita boleh menggunakan haba untuk membuatkan ini pembakaran ini berbunyi. Boleh juga kamu buat yang terbalik. Alright? Boleh juga kamu buat supaya apabila dia kena panas, dia akan off itu switch. Contohnya di dalam setrika. Ya, setrika pun menggunakan konsep yang sama. Ada jalur dwilogam di dalam setrika, cuma terbalik. Bila kamu on, itu jalur dwilogam sudah sentuh itu skru sentuhan. Tetapi apabila dia menjadi panas, dia akan bengkok dan off itu pemanas. Dan kamu boleh kawal dengan cara itu, suhu itu setrika. Bila dia terlalu panas, otomatis dia akan off kan. Seperti bagi kamu yang biasa setrika kain lah. Saya harap kamu semua pandai setrika kain. Oke. Satu lagi contoh yang tidak dinyatakan dalam buku teks. Wire elektrik. Oke. Kalau kamu perhatikan wire elektrik yang digantung di tiang elektrik, tidak pernah ada wire elektrik yang digantung ketat. Tidak ada. Kenapa? Sama juga, kalau kamu kasih gantung dia dengan ketat, maksudnya lurus saja itu tidak ada ruangan, bermaksud dia tidak ada ruangan untuk
kabel itu kembang dan mengecut. So for example, kabel itu waktu siang dia akan mengecut, dia akan mengembang, so kan dia akan semakin kendur. And then pada waktu malam, dia akan mengecut, jadi dia akan semakin pendek ataupun semakin ketat. So kalau waktu siang kamu kasih ketat sedia, apa yang jadi? Kamu kasih ketat sedia, waktu malam dia putus. Nah, itu yang berlaku. So all of these things are things that you need to take into consideration. Okay? Okay, kita boleh juga menggunakan prinsip ini dalam kehidupan harian untuk menyelesaikan masalah yang mudah. So for example, penutup botol yang ketat. Okay, kalau ada botol yang terlalu susah untuk kamu buka dia punya penutup, apa yang kamu boleh? Kamu boleh rendam itu penutup dalam air panas untuk beberapa saat, dan penutup botol itu akan kembang dan menjadi lebih senang untuk buka. Ataupun kalau ada bola pingpong yang kimik, kamu kasih rendamnya dalam air panas, udara di dalam itu pingpong akan kembang dan pingpong itu akan menjadi bulat balik. So, and there are other things you can do. These are just examples here. Okay, we're almost done. Okay, macam saya bilang, memang hari ini punya topik ada panjang sikit. Alright, so 9.4, topik yang terakhir. Hubung kait jenis permukaan objek dengan penyerapan dan pembebasan haba. Okay, saya mau tanya kamu. Kamu pernah kan nampak tangki minyak yang warna hitam? Coba kamu bayangkan semua itu tangki, itu lori tangki yang membawa minyak. Kamu pernah kan nampak itu tangki minyak warna dia hitam? Kalau saya coba fikir, saya tidak pernah nampak yang tangki minyak yang warna dia hitam. Selalu putih ataupun warna yang cerah. Kenapa? It's because of this. Warna cerah tidak menyerap haba yang banyak. So, of course, sebab di dalam dia minyak, kita tidak mau dia terlalu cepat panas, kan? Supaya penyejatan minyak dapat dikurangkan. Yalah, rugi nanti kalau semua itu minyak di dalam tersejat. Okay. Keupayaan suatu objek untuk menyerap dan membebaskan haba bergantung kepada jenis dan warna permukaannya. Alright. So, apabila suatu objek menyerap haba, suhunya meningkat. Saya rasa itu very easy to understand. Apabila objek membebaskan ataupun melepaskan haba, suhu dia menurun. Alright. Tetapi, this is the thing. Permukaan yang gelap dan kusam ataupun kasar merupakan penyerap dan pembebas haba yang lebih baik berbanding permukaan yang cerah dan berkilat. Mungkin kamu pernah rasa ini. Kalau kamu pernah coba pada hari yang panas, coba kamu pakai baju yang warna hitam. Kalau kamu pakai baju yang warna hitam dan keluar di bawah matahari yang panas, sangat cepat kamu akan rasa panas. Sebab baju kamu yang warna hitam itu akan menyerap haba dengan lebih baik berbanding kamu menggunakan baju yang warna putih. That's just how it is. Okay? Sama juga untuk kereta. Kereta yang warna dia hitam akan lebih cepat menjadi panas berbanding kereta yang warna dia putih. Sama juga. And permukaan yang kasar ataupun tidak berkilat pun menyerap haba dengan lebih cepat berbanding permukaan yang berkilat. Kamu ingat antara soalan yang awal kita sebut tadi, kenapa bangunan tinggi selalu ditutup dengan cermin yang berkilat ataupun dengan cermin yang berkilat? This is the reason why. Kalau kita menggunakan cermin yang tidak berkilat, dia akan menyerap lebih banyak haba. Alright? Dan di dalam bangunan itu akan menjadi sangat-sangat panas. So ingat saja, kalau cerah dan berkilat, dia tidak akan menyerap. Dia akan menyerap juga, tetapi tidaklah sebaik berbanding warna yang gelap dan kusam. Okay, so apa aplikasi? Kita boleh aplikasikan ini ke dalam konsep bangunan hijau. So konsep bangunan hijau ialah bangunan yang direka khas untuk mengurangkan kesan kepada alam sekitar. Okay? Dia akan cuba
mengurangkan kesan yang tidak baik kepada alam sekitar. Sebagai contoh, mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi, iaitu dia tidak terlalu banyak menggunakan bahan-bahan bakar, tetapi dia menggunakan tenaga solar ataupun sumber tenaga yang boleh diperbaharui. So, tenaga solar, tenaga angin dan sebagainya. Apalagi, mempunyai sistem pengaliran air, peredaran udara dan pencahayaan yang baik. So, bangunan hijau ini dia tidak terlalu bergantung kepada elektrik. Sebagai contoh, pencahayaan yang baik, mungkin tingkap dia ataupun atap dia banyak tingkap supaya banyak cahaya dari luar boleh masuk ke dalam, supaya tidak perlu terlalu bergantung kepada cahaya daripada light bulb. So, boleh jimat current. Okay, sama juga ada peredaran udara yang baik, maksud dia tidak perlu bergantung kepada aircon ataupun kipas untuk mengekalkan suhu yang sejuk. Okay, dan sistem pengaliran air yang baik, so tidak berharap kepada pam air. Semua dengan tujuan untuk mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Okay, dan of course penggunaan bahan-bahan kitar semula. So, dia menggunakan bahan-bahan yang kena recycle. Alright. So, ini semua adalah konsep-konsep yang membawa kepada konsep bangunan hijau. And of course, kita boleh juga menggunakan konsep inilah. Okay, kita menggunakan warna yang mungkin lebih cerah supaya di dalam rumah ini tidak terlalu panas. So, tidak perlu bergantung kepada aircon. Okay, so dengan itu kita sudah habis satu bab. Yaitu kita sudah habis semua bab 9. Okay, so